Hello? Hello? Kau dah tidur ke? Aku ada kat luar hotel ni. Sumpah weh, aku takut gila lah. Aku belum tidur lagi. Kenapa? Kenapa? Kau okey ke tak ni? Kau ni, tak apa, tak apa. Jap, jap, jap. Jap lagi aku ambil kau. Kau tunggu tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Ini yang diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belakalah naknya ya. Baiklah, disclaimer sikit. Semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jadinya jangan terlalu taksub ataupun terikut-ikut dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Jadilah sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami masih lagi kecil. Amin amin ya rabbal alamin. Jadinya tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah-kisah seram ni lagi. Jadinya marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey, untuk kisah yang pertama ni tajuk dia hantu menyerupai seseorang dekat tempat kerja dia. Jadinya kita terus dengan kisah yang pertama dia. Saya ni merupakan bekas eksekutif production lah di salah sebuah company terkemuka di negara ini. Dan kisah ni terjadi sekitar pada tahun 2016 lah, lebih kurang macam tu. Dan kerjaya saya sebagai seorang eksekutif ni bermula daripada pukul 8 pagi sehinggalah pukul 5.30 petang. Dan tak ada OT Dan sekiranya ada kerja yang masih lagi belum diselesaikan, akan dibawa balik ke rumah ataupun bermalamlah saya dekat office sambil ditemani dengan cahaya lampu leader dan pekerja-pekerja pada shift malam ni. Dan untuk pengetahuan anda semualah, company yang saya kerja ni mempunyai 2 shift, iaitu shift pagi 7 pagi hingga 4.30 petang, dan kebiasaannya ada yang buat OT sehingga pukul 7 malam, dan shift malam pula daripada pukul 9 malam sehinggalah pukul 6 pagi besok. Jadi di antara pukul 7 malam ni sehingga pukul 9 malam ni, kebiasaannya tak ada kerja yang dilakukan dalam working floor ataupun dekat production punya line tu lah. Dan office untuk eksekutif dan group leader production ni terletak di bahagian atas di dalam kawasan operasi kilang juga. Daripada office ni bolehlah nampak orang tengah kerja dekat bawah ni, dekat bahagian production tu kan. Dan sebelum tu, member dengan orang-orang lama ni banyak dah bercerita sebenarnya tentang perkara mistik yang pernah terjadi dekat office ni lah. Dan antaranya ada yang kena gangguan di office, nampak kelibat bayang-bayang hitam di permukaan almari besi tu, dan ada yang terkena gangguan. Katanya office ni akan bergegar seperti macam mini gempa bumi, katanya macam tu. Dan masa saya dengar cerita-cerita diorang ni, tak ada pun perasaan takut. Saya pun macam, yelah tu kan, saja nak menakut-nakutkan orang agaknya kan. Dan saya hanya anggap kemungkinan diorang ni saja je. Dan pada satu hari itulah, suasana keadaan siang ni terlalu banyak meeting tau. Dan terlalu banyak masalah terjadi dekat tempat kerja saya ni. Jadinya, saya ni belumlah sempat untuk memulakan kerja saya sendiri yang urgent, memang nak kena siapkan, yang perlu dihantar pada keesokan paginya. Jadi, bila saya dah dapat masa sikit, dah ada masa terluang sikit, saya pun maklumkan kepada isteri yang saya akan balik lewat pada hari tersebut. Okey, jam menunjukkan pukul 7.30 malam lah. Dan saya pun turun ke bawah untuk pergi ke surau untuk solat maghrib. Dan semasa ni, manager saya pun semua dah balik lah. Dan shift siang pun dah balik lah semua. Dan cuma ada beberapa orang je yang masih lepak-lepak dekat kantin dan surau ni.
Dan untuk pengetahuan anda semualah, penonton-penonton sekalian, semasa saya kerja dekat sini, sebelah kiri bahagian office saya ni ada dalam orang kata tengah buat renovation. Jadinya perpisahan antara office saya dengan tangga ni adalah zone renovation yang hanya dilitupi dengan kain canvas construction saja. Dan semasa nak lalu lorong canvas ni sebenarnya memang akan rasa agak seram sikit. Sebabnya gelap dan tertutup je dekat kawasan renovation tu lah. Jadinya selesai solat maghrib lah macam tu. Saya pun berlalu pergi naik ke atas office dan sambung kerja saya ni yang perlu saya siapkan tadi. Dan malam tu hanya saya seorang saja yang ada dekat atas ni. Jadinya saya pun startkan kerja-kerja saya tadi. Mulakan buat dengan kerja-kerja saya. Tiba-tiba office ni bergegar tau dalam 2-3 minit macam tu. Gong, 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 gong. Dan office ni structure dia besi berlantaikan kayu tau. Jadi memang hingar-bingar lah bunyi dekat atas. Dan waktu ni, saya masih buat tak tahu lagi tahu. Saya relax je. Malas lah nak layan waktu tu. Jadinya lepas tu, selang beberapa minit ni, office masih lagi bergegar macam tu. Jadinya waktu ni, saya terus tengok di working floor melalui tingkap dekat office saya tu. Ada orang ke tak kerja masa tu kan? Memang tak ada orang waktu tu tau. Kosong kilang ni. Jadinya saya terus tengok jam. Waktu tu baru pukul 8 suku malam tau. Siapa punya kerja lah agaknya yang bagi office time gegar-gegar macam ni kan? Time tukar-tukar shift macam ni. Dan masa ni saya cuma ambil pendekatan lantak lah kan. Apa nak jadi pun lah jadilah. Yang penting kerja saya siap. Dan saya masih lagi waktu ni tidak berasa takut langsung pun. Sebab shift malam akan masuk dalam pukul 9 malam nanti. Dan kebiasaannya group leader malam pun akan naik ke atas juga nanti. Dan untuk waktu ni saya pun sambung lagi, tekun lagi dengan kerja saya. Dan selang beberapa minit macam itulah, saya terdengar tapak kaki naik ke office. Dan office punya tangga ni, tangga office ni dibuat daripada plate besi tau. Jadinya setiap hentakan kaki orang naik atas tangga ni akan kedengaran bunyi semasa naik ataupun turun lah. Kedegang, kedegang, kedegang. Bunyi ni memang kuat lah sebab besi dengan kayu kan. Memang bunyi tu kita akan dengar. Jadinya dalam hati saya ni lega lah juga kan. Sebab ada orang nak naik ke office time ni. Jadinya tunggu. Tak masuk-masuk juga Mamat ni. Dan tengok jam pula. Lagi 30 minit ni nak start shift malam waktu tu. Pukul 9 malam kan. Okey. Selang 5 minit macam tu lah. Tiba-tiba ada orang selak kain canvas ni. Dia masuk ke dalam office. Tapi saya tak pedulikan lah semua tu waktu tu. Yang penting ada orang naik office tu. Saya dah rasa gembira dah. Dah rasa selamat dah sikit kan. Jadinya bila saya perhatikan yang naik atas ni group leader. Dia ni seorang India Dan waktu tu dia ni tak pakai topi safety tau. Okey, disebabkan dekat office ni dalam kawasan production ni memang diwajibkan untuk setiap pekerja ni pakai topi safety walaupun naik ke office Dengan saya nampak ni kata line leader India ni dengan rambut dia yang kusut masai apa semua kan. Dengan baju pun comok-comok ni tak digosok iron. Saya pun tegur lah. Siva. Siva. Oh, awal lah you naik hari ni. Kan kejap lagi nak start shift. Tapi si Siva ni senyap je tau. Jalan slow depan saya waktu tu. Dan saya perasan tau, mata dia tu merah lain macam tau mata dia. Yelah dalam hati saya, mungkin lah si Siva ni waktu ni tak cukup rehat ke ataupun masih mengantuk lagi lah tu agaknya. Dan si Siva ni masih lagi membisu je tau. Tak cakap apa-apa. Dan saya tegur lagi. Siva, you pasal hari-hari banyak senyap je. Kenapa Tapi dalam hati saya waktu ni lantak kau lah. Kau nak sombong ke nak apa ke, suka hati kau lah. Jadinya saya pun duduk balik dekat tempat kerja saya menghadap monitor komputer saya ni. Dan Siva waktu ni lalu tau kat belakang kursi saya. Dan dia pun duduk di kursinya menghadap ke cermin memandang ke arah luar tau. Memandang ke arah production dekat luar tu lah. Jadinya saya pun apa lagi? Saya pun sambung je lah kerja saya. Malas lah nak layan sangat orang-orang sombong dengan saya ni kan. Jadi saya pun buat kerja saya ni. Relax buat kerja kan. Tapi kali ni saya terperasan pula ada kelibat bayang-bayang hitam dekat permukaan almari depan saya ni. Betul-betul terjadi depan mata saya lah waktu ni. Dan saya mulalah teringat member saya pernah cerita pasal ni juga. Tapi waktu ni saya masih lagi malas juga nak layan tau. Tapi memang masa tu dah start rasa lain macam dah. Dah rasa meremang dah bulu roma. Dan saya pun menarik nafas panjang-panjang. Hembuskan nafas perlahan-lahan. Dan relax kejap waktu tu. Cuba nak kumpulkan kekuatan balik semula. Dan ketika itulah, saya terdengar si Siva ni boleh tidur tau. Mengeruh pula tu. Dia ni naik office cuma nak tidur ke ni?
Jadi saya pun pergilah dekat kerusi si Siva ni. "Oi, Siva, you kuatlah berdengkur ni. Kenapa ni?" Sambil tarik kerusi dia ni dari kiri menghadap ke saya tau. Dan masa saya tarik tu, tengok mata si Siva ni merah menyala tau. Tak ada langsung warna mata putih tu. Kemudiannya dia senyum je tau tengok saya. "Siva, mata you merah. Kenapa Siva? Sakit mata ke?" Saya pun sebenarnya seram juga tengok muka dia macam tu tau. Tanpa berfikir apa-apa, saya pun terus belah. Pergi balik kat tempat kerja saya. Tapi waktu tu, tak payah cakap lah. Memang bulu roma sini dah naik dah, meremang dah. Dan jantung saya pun dah berdegup kencang dah. Yelah, saya pun nak buangkan rasa takut ni lah sebenarnya. Jadi saya pun layankan. Zikir je. Allah, Allah, Allah. Dan berselawat je sampailah saya rasa tenang sikit. Kemudian, loceng untuk senaman shift malam pun berbunyi tau. Tapi waktu ni saya tengok si Siva ni pun tak turun lagi tau. Dia masih tidur dan kursi dia ni masih menghadap ke tingkap tu. Dan ketika itulah, saya masih tak tahu kenapa dia macam tu. Dan saya pula waktu ni masih sibukkan diri saya dengan sambung kerja-kerja saya yang tergendala tadi. Okey, jam dah pukul 9.30 malam tau. Dengar lagi bunyi tau. Dong, 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 dong. Bunyi orang naik tangga lah. Ternampak lagi si Siva ni. Dan masa ni saya nampak si Siva ni dengan pakaiannya kemas, dengan pakai topi safety, siaplah komplit semua sekali. Dan saya terus tanya si Siva. Siva, tadi you kat office bila masa you turun bawah? Ayo bos, saya nak turun macam mana? Saya baru naik juga sini lah bos. Betul-betul lah Siva, you jangan main-main. Tadi saya baru nampak you dekat kerusi tu lah. Jadi time ni saya pun teruskan kalih pandangan saya pergi ke kerusi yang saya nampak Siva tadi. Dan bila saya pusing situ, ternyata dekat situ tak ada orang weh. Jadi siapa yang saya nampak tadi? Teruslah terkesima saya waktu tu, masa tu juga. Sudah, dah kena kacau saya malam ni kan. Dan waktu tu jam pun dah dekat pukul 10 malam tau. Jadinya saya pun tutup PC dan teruslah balik ke rumah. Saya diamkan je pasal hal ni. Tak cerita kat sesiapa pun hari tu. Dan besoknya lah, barulah saya ceritakan dekat member-member saya je. Dan diorang cakap, sah, memang confirm. Kau dah kena kacau ni bro. Jadinya start daripada hari tu. 6.30 petang je. Confirm saya dah kemas-kemas barang, dah start nak balik rumah dah. Sekarang siap ke tak siap ke kerja saya? Saya sambung kat rumah. Nantilah baru cerita. Dan Alhamdulillah lah, tak ada benda pun yang ikut saya balik rumah. Kalau tak, MC lah saya seminggu. Dan ini adalah kisah pembukaan kisah seram Malaysia pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang KSM sampaikan pada kali ini? Harap anda terhibur sebab KSM ada lagi kisah. Jadi kita teruskan dengan kisah yang seterusnya. Okey, untuk kisah yang kedua ni tajuk dia Tetamu Senja. Jadinya kita terus dengan kisah yang kedua. Okey, kisah ni terjadi lebih kurang 5 tahun lepas lah macam tu. Dan ketika itu saya ni masih lagi bekerja tau. Dan sebagai seorang pegawai sumber manusia di sebuah syarikat minyak oil and gas lah terkenama di Sarawak ni. Jadi saya perlu berada di Bintulu pada keesokan harinya untuk satu aktiviti syarikat klien ni. Selesai saya menyiapkan kerja-kerja saya dekat pejabat apa semua, saya pun kemas-kemaskan meja saya dan bersedialah untuk mengharungi perjalanan selama 2.5 jam daripada Miri ke Bintulu ni. Dan waktu tu, jam menunjukkan pukul 3 petang. Dan saya fikir mungkinlah ada baiknya kalau saya beli makanan dulu, tapau dulu makanan siap-siap dekat orang kata kedai untuk buat bekalan dalam perjalanan nanti. Manalah tahu kok ada kesesakan lalu lintas dekat Sungai Pelan nanti kan. Tidaklah saya lapar sangat sementara nak menunggu makan malam. Okey, dan saya pun mulakan perjalanan. Perjalanan kali ni macam agak santai lah. Relax, santai, tak ada apa-apa kan. Semua berjalan dengan lancar. Hanya lori sajalah yang banyak di atas jalan raya waktu tu. Ternyatalah waktu tu bukan saya seorang je yang bermusafir nak pergi ke bandar ni. Jadinya saya pun selamatlah tiba di Bintulu. Dan saya menghantar satu mesej kepada sahabat saya ni yang kebetulan ada urusan di bandar yang sama. Dan saya mengajaknya untuk makan malam bersama selepas isyak ni. Dan jawapan dia, okey, nanti aku on the way, aku roja kau. Tu katanya. Dan selesai urusan daftar masuk apa semua, saya pun telah mendapat kunci bilik hotel ni.
Saya pun buka pintu bilik hotel, terus lompat atas katil lah. Terus baring kat atas katil. Dan waktu tu, jam menunjukkan pukul 6 petang. Cantik lah cuaca hari ni Memang baik lah. Apa kata, buka tingkap sikit lah. Layan-layan angin petang pun baik juga ni. Entah kenapa tah. Waktu tu saya teringat pula pesan mak saya yang berbunyi macam ni, kata dia. Pastikan cermin dan pintu ditutup semata waktu maghrib. Hari bertukar ke senja, kemudian menjadi malam. 2 malam akan bertembung dan 1 pintu untuk mereka akan terbuka. Pandai-pandailah kau jaga diri ya. Biarlah. Lepas ni aku tutup apa pandai kan nak hidup. Tanpa saya sedari, saya tertidur tau. Dan hanya tersedar ketika azan maghrib berkumandang waktu tu daripada surau yang berdekatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alamak, macam mana boleh tertidur pula ni? Tak apalah, tunggu azan habis dululah, baru aku tutup tingkap ni. Dan bilik hotel saya ni tak adalah besar sangat sebenarnya. Cuma cukup untuk muatkan 1 katil king dengan sebuah almari berpintu kaca kat situ. Dan jadinya selesai menutup tingkap ni lah. Orang kata dah habis maghrib waktu tu, saya pun tutup tingkap dan saya pun ambil tuala. Waktu ni saya nak pergi mandilah kan. Tetapi langkah saya ni terhenti. Saya berdiri kejap, memerhatikan pintu kaca almari tersebut. Entah kenapa waktu ni tiba-tiba hati saya ni berdebar-debar tau. Di dalamnya seperti ada saya nampak 1 susuk tubuh berwarna putih yang berambut panjang kat dalam tu. Dan ini adalah bukan kali pertama saya menginap dekat hotel ni. Jadi saya tahulah bagaimana rupa almari tu, sama ada kosong ataupun tidak. Dan kebiasaannya kosong. Mungkin penat sangat ni kot. Tu mata aku ni macam-macam lah nampak time ni pun. Jadinya saya pun meneruskan langkah saya lah. Lantas saya membuka pintu almari kaca tersebut. Ternyata dalam tu kosong dan hanya ada papan setrika aja dalam tu. Tapi bulu roma saya ni meremang tau. Jadinya saya terus batalkan hasrat saya nak mandi. Saya terus capai kunci kereta dan dompet terus keluar, meninggalkan bilik tersebut. Letis macam kau ni. Nasib baiklah aku belum balik rumah lagi. Kalau tidak, bertelur lah kau, tunggu aku bersiap-siap ni. Jadinya pada waktu tu saya pun jumpa dengan kawan saya tu lah. Kami makan di salah sebuah restoran terkenal di kalangan penduduk tempatan di kawasan Medan Central tu. Dan saya ceritakanlah apa yang saya alami kepada dia. Kau ni penat sangat kot. Nanti balik kau mandi cepat-cepat. Lepas tu kau tidur je lah, rehat. Kau jaga dirilah. Ada apa-apa nanti kau mesej aku Dan kami meninggalkan restoran tersebut pada jam 9 malam macam tu. Dan hati saya waktu ni dah rasa tak tenteram. Dah rasa tak senang. Tak sedap hati waktu tu untuk nak balik semula ke hotel tersebut. Tapi saya fikir kalau ikutkan perasaan ni sangat-sangat, sampai ke sudah, apa pun tak boleh. Jadinya saya pun menjalin pakaian untuk nak mandi lah waktu tu. Sebelum tu, saya pasang dulu TV supaya tak terasa sunyi. Jadinya selepas selesai saya mandilah, apa semua dah siap, dah bersihkan badan apa semua, saya pun baringlah dekat katil. Saya terjaga kerana terdengar bunyi air dekat bilik mandi waktu tu. Takkan tak tutup bilik air tadi kot? Alamak, masalah betul lah. Jadinya saya pun bangun. Lantas saya berjalan ke bilik air ni. Dan paip sinki tu terbuka pula waktu ni. Dan setelah menutup paip tersebut, saya berbaring semula tau. Tak lama kemudian, saya terdengar bunyi flash tu pula. Dan seolah-olah ada orang yang menggunakan tandas dah waktu tu. Dan dada saya ni dah mula berdebar-debar dah waktu ni. Sekali lagi saya pergi ke tandas untuk memeriksa bunyi air tersebut. Manalah tahu waktu tu kot-kot ada pencuri ke masuk kan. Ternyata bila saya cek dalam tandas tu, tak ada sesiapa pun. Bilik saya yang terang ni dirasakan macam malap sangat. Rasa macam gelap tau. Seram tau. Seolah-olah saya tidak keseorangan waktu ni. Kalau kau ada kat sini, janganlah ganggu aku. Aku nak berehat je ni. Jangan ganggu aku Saya pun waktu ni ambil remote TV, kuatkan suara TV tu serta terus menarik selimut dan semua lampu yang ada dalam bilik tersebut ni saya buka supaya tak gelap tau. Dan saya ni bukanlah orang yang sebenarnya yang boleh tidur dalam keadaan terang benderang ni. Tapi untuk malam tu, tak apalah. Biar je lah. Dan waktu ni saya pun berselubung dalam selimut tau, sambil main handphone. Dan tak lama selepas tu, tiba-tiba dalam saya selibung-selibung tu,
selimut saya ni kena tarik tau. Dan bulu roma saya terus meremang waktu tu. Terus rasa seram sejuk tau. Saya terus melompat daripada katil ni, berlari saya keluar. Muncullah waktu tu kunci kereta dengan dompet saya ni memang sentiasa saya simpan dekat sebelah bantal je. Kot-kot kalau ada apa-apa, senanglah saya nak cabut lagi. Hello? Kau dah tidur ke? Aku ada kat luar hotel ni. Sumpah weh, aku takut gila lah. Aku belum tidur lagi. Kenapa? Kau okey ke tak ni? Kau ni, tak apa. Jap. Jap lagi aku ambil kau. Kau tunggu tau. Dalam 15 minit macam tu lah saya tunggu. Sahabat saya pun sampai. Jadinya saya pun ceritakanlah apa yang saya alami daripada senja tadi ni sampailah ke sekarang ni pada dia. Dan saya juga ada beritahu dia yang barang-barang saya ni masih ada lagi dalam bilik tu. Tapi saya tak nak pergi ambil benda tu seorang-seorang kan. Tak apalah. Lepas subuh esok kita pergi ambil lah barang kau tu. Malam ni kau tidur je lah bilik sewa aku tu. Relax je lah situ dulu. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada kali ini. Macam mana anda rasa dengan kisah dia? Kita terus dengan kisah yang ketiga. Okay guys, sampailah kita di kisah yang terakhir ya pada malam ni. Semoga anda masih lagi stay tune dengan kisah-kisah daripada KSM. Jadinya kita terus dengan kisah yang kali ni. Yang ketiga ni kisah dia tajuk Kelibat di Rumah Mami kata dia. Kelibat di rumah mak agaknya ada orang panggil mami, ada orang panggil mak, ada orang panggil mama, macam tu lah. Okay, kisah dia macam ni kata dia, tajuk dia pengalaman terserempak dengan kelibat. Lebih kurang macam tu. Kerap kalilah kita ni dengar munculnya kelibat ni jarang-jarang dia menampakkan diri dia secara penuh. Dan kadang-kadang kita cuma dapat lihat melalui ekor anak mata saja. Dan cerita ni adalah cerita pengalaman saya sendiri terlihat kelibat-kelibat ni. Okey, dan cerita dia macam ni. Ini adalah kisah yang pertama. Dia ada, tak silap saya, 3 atau 4 kisah dekat sini. Kisah yang pertama ni rumah teres kepunyaan keluarga saya ni jenis yang standard je. Jenis 3 bilik, ada ruang tamu dan ruang makan kecil serta ruang serambi dapur ni. Okey. Kalau nak ke dapur ni kena lalu bilik mandi dan bilik air lah. Jamban lah Dan rumah saya ni ramai saudara mara yang kata rumah saya ni seram. Tapi saya dengan family yang duduk kat sini rasa tak ada apa-apa pun. Rasa biasa je. Dan ada yang kata rumah kami duduk kini tempat laluan makhluk halus tau. Jadinya kalau duduk ramai-ramai memang tak terasa sangat lah. Tapi kalau duduk seorang-seorang dalam rumah tu memang meremang jugalah. Jadinya nak dijadikan cerita lah. Satu pagi tu saya terasa macam nak buang air kecil tau. Jadi saya pergilah jamban tu. Dan selepas saya dah tunaikan hajat saya ni pun, saya pun keluarlah daripada bilik air tu. Buka je pintu tu, saya nampak tau kelibat adik saya ni lalu tau. Dan masa tu, waktu tu, saya tak rasa apalah kan. Tapi saya perasan, adik saya ni jalan punyalah laju kan. Macam jalan atas angin, macam melayang je macam tu kan waktu tu. Dan bentuk badan dia tu memang sejibik macam adik saya yang nombor 2 tu. Daripada potongan rambut, baju dengan kain batik yang dipakai ni, semua memang sama sebiji lah. Cuma, waktu tu adik saya ni tak bercakap. Dia diam je tau. Dia berjalan dengan laju. Dan wajah dia pun membelakangi saya waktu tu. Dan saya tak adalah pula nak tegur dia buat apa ke apa bagai. Tapi nak luri manusia kan. Nak tengok juga apa kejadah lah dia nak buat kat dapur pagi-pagi buta time-time macam ni. Jadinya saya teruslah pergi ke dapur. Dan dapur ni kecil je. Memang tak perlu nak geledah lah. Tengok-tengok je kat dapur tu kosong je. Tak ada seorang manusia pun kat situ. Yang ini memang dah tak boleh jadi dah ni. Saya tak puas hati tau time ni. Dan saya pergi ke ruang tamu. Lokasi bilik adik tu ni kat sebelah tu lah. Kat sebelah ruang tamu tu. Tengok-tengok adik saya tengah tidur waktu tu tau. Habis tu tadi saya nampak siapa? Jadi okey, cerita yang kedua dia kata dia. Dan cerita ni masih dekat rumah yang sama lah Kali ni atuk saya duduk sekali dekat situ. Dan dia ni ataupun atuk saya ni suka tidur dekat ruang tamu tau. Lokasi favourite dia tidur antara sofa dengan meja kopi. Dia terselit kat tengah-tengah macam tu. Dia memang suka betul lah pot tu. Selesa kata dia. Padahal kami sebenarnya dah sediakan bilik untuk dia rehat. Dan dia pula kalau tidur memang jenis tak pakai baju tau. Hanya pakai kain plekat je.
Dan dengan kain pelikat tu lah dia buat selimut. Maksudnya dia akan selubung seluruh badan dia lah dengan kain pelikat tu kalau dia tidur. Yelah, jenis-jenis orang-orang lama punya jenis tidur lah kan. Jadi kami pun layankan je lah. Dan setiap subuh saya akan pergi ke surau lah, yang terletak depan rumah ni je. Jadi memanglah dengar azan tu. So tak sedap pula kalau saya ni tak pergi berjemaah. Ya tak? Jadinya satu pagi tu lah, macam biasalah saya ni solat subuh apa semua. Tiba-tiba atuk saya ni bangun. Dia tanya tau, "Eh, kau ni bukan tadi dah keluar ke awal tadi?" Mana ada tu? Ni baru nak pergi ni." Kau dah keluar lah pagi tadi. Atuk nampak kau jalan depan atuk pagi tadi. Baju ni lah kau pakai tadi." Atuk tegur tapi kau diam je. Jadinya siapa yang atuk saya nampak? Kan? Okey, untuk kisah yang ketiga. Okey, satu malam tu kata dia, saya dengan isteri saya ni teringin benar nak makan Maggi kata dia. Jadinya kami berdua ni pergilah ke dapur, berpasang-pasangan lah pergi ke dapur waktu tu kan. Ingatkan nak masak Maggi makan bersama-sama lagi tu, candlelight dinner. Jadinya dinding dapur yang masak tu, mak saya gantung lah segala periuk, kuali, belanga semua kat situ untuk nak memudahkan acara masak-memasak ni. Entah macam mana pula waktu tu, isteri saya ni tegur saya. Dia kata, bang, siapa tu bang?" Waktu ni saya pun tenung isteri saya ni. Dan saya tengok mata dia tepat memandang ke satu buntut kuali yang tergantung dekat depan dapur masak tu tau. Dan kebetulan pula malam tu buntut kuali tu punyalah berkilat macam cermin. Agaknya mak saya dah sental agaknya kuali tu. Dan nampaklah dekat reflection dekat buntut kuali tu macam ada bayang orang lelaki tau. Dia pakai kain pelikat dekat buntut kuali tu. Dan waktu ni saya dengan isteri saya ni dah pandang lah. Sama berpandangan lah. Dan kelibat lelaki macam berdiri menegak je tau, menghadap kami berdua waktu tu. Jadinya kami pun perlahan-lahan reverse dan terus berlari dua-dua ni pergi ke ruang tamu balik semula. Dua-dua penakut kan. Okey, dan kisah yang terakhir lah, kisah cerita yang empat ni. Okey, pernah satu malam tu lah, saya ni balik lewat lah agak-agak dalam pukul 2 pagi lah macam tu lebih kurang. Jadi waktu balik rumah ni memang jalan dah sunyi sepi dah. Sampai depan rumah je, saya buka gate. Baru je saya nak buka pintu rumah tu, saya perasan tau macam ada kelibat lalu kat belakang saya. Macam tu tau. Ini memang real punya rasa tau. Bayangan hitam ni lalu kat belakang saya ni memang nampak dia punya kelibat. Betul-betul saya nampak tau. Dan saya buat tak indah je waktu ni. Masuk rumah, saya buang air, tukar baju dan saya baring dekat sofa ruang tamu tu. Baru je macam nak terlelap je, macam dalam fasa macam nak masuk ke dalam tidur macam tu, antara tidur dengan tak tidur tu, saya rasa macam sesak nafas tau, macam kena hempap waktu tu. Habis kaki, tangan, semua, kepala semua tak boleh bergerak tau. Dan saya cuba seluruh daya upaya, seluruh kekuatan saya ni cuba nak bangun, tapi memang tak boleh tau. Seolah-olah macam ada batu besar sedang menghimpit saya waktu tu, daripada kaki sampailah kepala. Dan ini bukan krem ni, sebab saya memang pernah rasa krem macam mana. Dan saya pun teringat pesan orang tua-tua. Katanya, kalau kena himpak macam ni, gerakkan sikit jari tu pun jadilah. Janji dapat gerakkan sikit. Bolehlah gerak nanti. Jadinya, saya cubalah petua tu. Tapi jari saya ni boleh je gerak. Tapi taklutlah menatang ni, masih lagi himpit saya tau waktu ni. Jadinya, saya pun cubalah azan waktu tu. Perlahan-lahan, saya cuba azan dengan cara yang betul lah. Azan yang betul-betul lah. Saya macam nampak tau, kelibat tadi ni, macam ada bara daripada dalam badan dia ni. Dan bara tu makin lama makin terkeluar tau. Seolah-olah macam nak meletup macam tu. Dan kalau kita bakar kertas dan kita akan nampak bara tu bergerak kan. Sepanjang kertas tu tinggalkan abu macam tu kan. Macam tu lah yang saya nampak. Last saya terlepas daripada himpitan tu. Memang lega gila rasanya waktu tu. Macam dapat nafas baru babe. Dan kesimpulan dia lah daripada cerita-cerita saya ni lah. Rumah tu sampai sekarang lah mak saya ni masih duduk lagi. Dah terbiasa katanya. Dan saya pun masih lagi balik situ. Kadang-kadang balik ziarah mak saya ni kan. Cuma tak bermalam kat situ je lah. Sebab rumah sendiri pun dekat je daripada rumah tu. Jadi, memang makhluk Allah yang nama dia jin ni ada dekat mana-mana. Satu je amalan yang bagus untuk kita amalkan. Kata dia adalah amalkan manzil. Dan amalan ni memang power gila tau. Kalau dia amalkan, jin akan lari. Confirm kata dia. Kalau ada budak kecil yang asyik menangis pun, boleh amalkan manzil ni. InsyaAllah akan hilang nangis dia. Wallahualam bisawab. Okey, setelah
Abang KSM melakukan carian Google lah apa berkenaan dengan ayat manzil ni lah. Penerangan sedikit tentang ayat manzil ni. Ayat manzil ni adalah potongan-potongan daripada ayat Al-Quran yang telah diajar oleh Rasulullah SAW pada para sahabat sebagai ayat syifa. Penawar dan ubat daripada beberapa jenis penyakit rohani dan jasmani. Dan kelebihan ayat manzil juga boleh dijadikan sebagai pelindungan dari gangguan jin dan sihir. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada malam ini. Macam mana anda rasa dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan? Semoga anda terhibur dan terima kasih sangat-sangat pada anda yang sudi mendengar kisah seram Malaysia ni sampai habis. Jadinya, sebelum kita akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini, jomlah kita dengar sedikit pesan daripada Ustaz. Ingat, siapa baca rukun qauli mesti kena bunyi. Rukun qauli dalam sembahyang ada 5. Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, Fatihah. Ketiga, tahiyat akhir. Keempat, selawat dalam tahiyat akhir. Kelima, salam. 5 ni mesti berbunyi. Al-isma' binafsi, dengar telinga sendiri. Sekurang-kurangnya, kalau takbir, Allahu Akbar, dengar. Alik lang-lang he, alik kakbera, 8 huruf mesti dengar. Kalau dengar 4 saja, 4 tak dengar, tidak sah. Contoh, Allah, tak sah semayang. Bila tidak sah semayang, wajib kena ulang balik. Tak ulang, kira tidak mengerjakan salat, diazab di dalam kubur. Patut orang gedeng orang mari ngajar. Ini tak mari. Orang buat kuliah subuh, tak pergi. Buat kuliah duha, tak mari. Kuliah zuhur, tak mari. Kuliah garik, tak mari. Panggil Tok Guru dari Kota Baru, tak mari. Panggil Tok Guru dari Indonesia, tak mari. Kok pendes, tak tahu. Jadi ingat solat macam hak Nabi solat. Nabi solat kerana kita tak tahu dengan Nabi. Dibukukan dalam kitab-kitab hadis. Ulama menghuraikan maksud-maksud hadis. Leni lagi senang. Dijuzukkan pula. Dipeqahkan dia. Ada bab semayang. Suku pula. Belajar bab semayang. Tak payah cari bab semayang dalam kitab Bukhari, Muslim, Daruqutni, Nasai. Jadi payah kita. Ulama kutip sudah. Bab semayang ni tahu. Bab wuduk ni tahu. Bab mandi junub ni tahu. Bab haid ni tahu. Mudah belajar tak? Pergi dengar je. Tak mari juga berat. Nampak tak? Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Dan sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan KSM sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.